Vlog dan selamat datang ke Hafiz Vlog. So hari ni aku nak share dengan korang visit aku ke Pulau Pangkor. Actually aku tak pernah pergi mana pada pulau sebelum ni melainkan Pulau Langkawi. Jadi semestinya expectation aku agak tinggi terhadap pulau ni, dan untuk pengetahuan korang, expectation aku itu adalah salah. Aku mulakan perjalanan aku dari rumah ke pelabuhan Jeti Marina Island sebab mak aku cakap perjalanan daripada jeti tersebut sehingga ke jeti Pulau Pangkor cuma mengambil masa 10 minit sahaja. Kalau korang nak tahu, benda pertama yang aku set sebelum tarikh aku nak pergi ke pulau ni ialah kereta sewa. Ialah sebab aku pergi dengan family dan family aku pun tak ramai, 3 orang je. Jadi aku risau aku tak dapat kereta sewa yang elok. Jadi benda ni aku siap sediakan dahulu. Aku start kontak pengusaha kereta sewa di Pulau Pangkor. If ada Azia, Viva, Saga, dan mengejutkan aku, kereta jenis ni tak ada. Tetapi yang ada adalah cuma Kancil, Wira dan kereta Iswara yang terdapat di sana. Sebelum ni pun aku tak pernah pergi ke sana, jadi aku memang tak fasih dan tak berapa familiar dengan macam mana ekosistem tourism kat sana, dan jadi aku pun bersetuju untuk mengambil sebuah kereta Kancil untuk disewakan apabila tiba di sana. Selepas aku tengok kondisi yang mana pengusaha terbagi ke aku menerusi WhatsApp by gambar lah, dan aku terus membuat deposit. Jadi time perjalanan tu ada sedikit masalah pada kereta sewa disebabkan penyewa yang sebelum ni melanjutkan tempoh penyewaan dia dan membuatkan aku tak boleh nak dapat kereta tu pada waktu aku sampai nanti. Jadi kat sini aku pun rasa macam what? After that berfikir dan aku akan cari selepas sampai di sana, dan untuk deposit aku yang sebelum ni pada kereta Kancil tersebut aku just minta refund. So setibanya aku di pelabuhan Pulau Pangkor, apa benda yang paling banyak aku nampak ialah motor dan van berwarna pink. Tibanya aku kat sana juga, beberapa kontak seller yang menyewa kereta kontak aku balik, tanya nak kereta sewa tak, dan aku pun okey je, dan dia ada Wira masa tu, dan aku tengok kondisi kereta tu depan-depan dan kereta tu pun cantik, tak ada masalah. Selepas tu aku just grab dan terus ke hotel. Aku stay dekat Pangkor ni pun tak lama, dalam 2 hari 1 malam. Motif utama just nak berehat, jalan-jalan dan shopping sikit-sikit. So untuk hotel, kita orang tinggal di Pavilion Pangkor Beach Resort. Bagi aku sangat suka dengan hotel ni. Bilik dia cantik, ada swimming pool, breakfast tersedia, dan serba-serbi hotel ni sangat selesa, dan aku sangat recommend pada korang untuk stay dekat sini. Selepas check-in hotel, pada sebelah petang kami berjalan menuju ke Teluk Nipah, tidak jauh daripada hotel. Yang bestnya dekat sini banyak kedai yang menjual cenderahati dan kedai-kedai makan. Kami pun tak melepaskan peluang untuk makan di sini. Kalau korang nak tahu, kat sini banyak deretan kedai dan kedainya terletak betul-betul di depan pantai. Jadi sebelum balik aku dapat tengok pengunjung yang berada di pantai, dan ada juga pengunjung yang bermain jet ski, dan yang terakhir sekali aku dapat tengok view matahari terbenam. Keesokan harinya selepas settle breakfast, kami berjalan ke tempat-tempat menarik yang terdapat di Pulau Pangkor ni. Dan tempat pertama yang kami jumpa ialah Kota Belanda. Ok gang, so bagi aku Kota Belanda ni sangat rare lah. Kota yang dibina pada tahun 1670 bagi tujuan penyimpanan biji timah. Tapi benda ni tak dipersetujui oleh rakyat tempatan atas sebab cara memperoleh biji timah tu dengan cara yang tidak sepatutnya, dan selepas itu dibinasakan. Kemudian pula pada tahun 1749 Belanda membina balik dan meletakkan 80 pengawal. Akan tetapi pada tahun 1779 Kota Belanda tidak lagi digunakan oleh sebab selepas itu Belanda memfokuskan pada perdagangan rempah ratus, dan selain daripada itu terdapat juga krisis perang di Eropah. Even size Kota Belanda ni kecil saja, tak begitu besar,
tapi bagi aku agak tinggi, dan material yang digunakan kalau pada zaman itu adalah sangat maju dan amat maju, dan sampai sekarang masih lagi kukuh. Tempat kedua ialah Masjid Al-Bad 1000 Selawat, masjid yang terapung pertama di Perak. Uniknya pada masjid ni terdapat 1000 jenis selawat yang diukir pada dinding masjid ni, dan masjid ni siap sepenuhnya pada tahun 2016 yang telah dirasmikan oleh Sultan Perak pada ketika itu, mampu memuatkan seramai 1500 orang dalam satu masa. Kalau korang sampai ke Pulau Pangkor, aku rekomen dekat korang untuk singgah di Masjid Al-Bad 1000 Selawat, terutamanya untuk beribadat. Tengok sendiri reka bentuk dan hasil seni ukiran selawat yang terdapat di dinding masjid ini. Dan ada sedikit fakta mengenai Masjid Al-Bad ini. Ia bukan sahaja sebagai tempat beribadat, ia adalah ditekankan dalam seni bina pembinaan masjid dan secara tak langsung menyumbang kepada produk pelancongan di Pulau Pangkor. So kalau korang sampai ke Pulau Pangkor, carilah peluang untuk ke sini menunaikan solat di Masjid Al-Bad 1000 Selawat ini. Nikmatilah keindahan, keunikan seni bina yang terdapat di masjid ini. Tempat ketiga persinggahan terakhir kami ialah di Pekan Pangkor. Tempat yang sama juga jeti pelabuhan terletak. Jadi sebelum balik, sempat jugalah family aku shopping barangan hasil laut. Tak lupa juga beberapa merchandise. Untuk aku tak melepaskan peluang untuk membeli beberapa jenis coklat. Aku perasan Pekan Pangkor ni adalah tempat tumpuan orang ramai, terutamanya orang tempatan ataupun pelancong. Disebabkan dekat sini terdapat bank, kedai makan, kedai jualan hasil laut, kedai jualan aktiviti pantai dan banyak lagi. Jadi kalau korang berada di Pekan Pangkor ni, korang akan perasan yang suasana dekat sini agak busy, dan tak mustahil kalau bukan musim PKP, cuti sekolah, Pekan Pangkor ni agak padat. So geng, kesimpulan visit aku untuk kali ni bersifat santai dan relax, sebab mostly aktiviti aku more to shopping, jalan-jalan dan melawat. Untuk pengalaman aku di Pulau Pangkor dalam masa 2 hari 1 malam ni, aku boleh katakan Pulau Pangkor ni kecil ni sebenarnya. Kau boleh habiskan pusing satu pulau dalam pada masa yang sangat singkat. Dan barulah aku perasan kurang wujudnya kereta-kereta jenis baru ataupun kenderaan yang besar. Kebanyakan orang tempatan dan pengusaha kereta sewa menggunakan motosikal dan kenderaan lama yang masih boleh digunakan lagi. Selain daripada itu, aku sangat enjoy spend masa aku kat sini jauh daripada kota, sebab tujuan utama aku ke sini adalah untuk berehat dan santai. Aku pun datang kat sini pada hari biasa, jadi time ni pun taklah bersesak-sesak. Orang tak ramai sangat, kereta sewa pun senang cari, jalan tak sesak, parking pun okey, dan sedia maklum time yang aku datang ni musim PKP, jadi SOP dan penjarakan sosial tu boleh dijaga. Okay geng, so itu saja visit aku untuk kali ni. So memandangkan sekarang dalam tempoh PKP yang menghalang kita untuk bercuti, even nak ke mana-mana pun susah, terpaksa kita korbankan buat masa ni untuk kebaikan kita bersama. Dan aku harap sangat rantaian COVID-19 ni dapat diputuskan supaya pada masa akan datang kita berpeluang untuk bercuti dan melihat tempat orang lain. Secara tak langsung kita dapat membantu sektor pelancongan tempatan kita. Jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa pada vlog akan datang. Ciao dulu.